X, Y untuk paksi Y. Okay, nombor 2, identify the objective function. Kenal pasti fungsi objektif. Ialah fungsi yang hendak dimaksimumkan atau diminimumkan. Okay, kita nak tahu berapa nilai minimum. Okay, yang ketiga, identify the constraint. Kenal pasti kekangan. Kekangan yang wujud dalam bentuk persamaan atau ketaksamaan linear, iaitu bermaksud dia akan berada dalam bentuk ayat. Jadi ayat tu awak nak keluarkan equation dia, awak perlu guna sama ada tanda equal, tanda bersama dengan, less, less than, less or equal, greater and equal. Ada 5 tanda ini yang awak perlu pilih berpandu pada ayat di soalan, pada soalan. Kekangan mestilah dalam sebutan semua pemboleh ubah. Baik, seterusnya dia yang kelirunya yang ini, kenal pasti kekangan ni. Identify the constraint ni, nak tentukan yang mana satu. Yang itu yang confuse-nya. Yang lain tak ada masalah saya rasa. Seterusnya, membentuk model matematik bagi suatu situasi berdasarkan kekangan yang diberi dan mewakilkan model tersebut secara grafik. Baik, bila Y kurang 4, ini asal dia daripada Y sama dengan 4. Persamaan Y sama dengan 4 ni, graf dia kita wakilkan dengan garisan horizontal pada paksi Y. Ini paksi Y, ini paksi X, ni X, ni Y. Kalau Y sama dengan 4, kita hanya buat satu garis lurus pada nilai ini adalah 4. So ini adalah Y sama dengan 4. Tapi kita tahu dia bahagian bawah. Ini saya rasa dah belajar dalam Maths, tingkatan 3 pun dah belajar. Bila kurang, maknanya di bawah graf. Ini kita punya line kita, equation kita. Tapi dia less, not equal, tak ada tanda sama. So kita wakilkan dia dengan dash line, dotted line, garis putus-putus. Itu kalau tiada tanda sama. So ini dilorekkan. Kalau awak lihat dekat buku teks awak warna kuning, dia lorekkan warna kuning. So itu adalah kawasan Y less than 4. For X greater and equal than 2, so bila X sama dengan 2, ingat graf dia pada paksi X. X, Y. Ni pada paksi X. X sama dengan 2. Ingat kalau X sama dengan berapa? So dia mesti horizontal, vertical, pindah pada paksi X. Kalau Y sama dengan apa-apa nombor, so dia punya line dia adalah vertical. Sekarang ni dia beri X greater and equal than 2. Ada tanda equal. Bila ada tanda equal, maknanya dia adalah solid line, garis lurus. X greater than 2, greater and equal. Maknanya greater di sebelah kanan. So dekat buku teks awak, boleh rujuk buku teks muka surat 2, 3, 4. Dia loadkan di sebelah kanan. Itu setakat ni asas dahulu. Next. Yang ini yang saya terangkan tadi, bila ada tanda equal, greater and equal or less or equal, so that is solid line. We will use solid line. If less or equal adalah garis sempang ataupun dotted line. Dotted line is used, garis sempang. Next. Example 1. ST1 boleh rujuk buku teks juga Tuliskan satu model matematik bagi setiap situasi berikut.
Perimeter sebuah bingkai gambar yang berbentuk segi empat tepat mestilah tidak lebih daripada 180 cm. Kita nak tentukan variable dia. Kita guna XY lah. Senangnya kita guna XY. Sini pun dah diberi XY. Perimeter sebuah bingkai. Tadi kita dah tentukan variable. Sekarang identify the objective function. So apa pula dia punya function dia? Perimeter sebuah bingkai. Kita tahu perimeter Y. Jadi perimeter X tambah X, so 2X tambah dengan 2Y. 2X tambah 2Y. Kita asalnya 2X tambah 2Y. Ini fungsi dia. Mestilah tidak lebih daripada 180. So kita tahu ini 180. Ini function dia. Tapi kita nak tentukan dia punya constraint, nak tentukan dia punya simbol ini, operasi simbol ni simbol apa? Tidak lebih. Must not be more. Not more. Maknanya tidak lebih. Not more lah. Not more than 180. Tidak lebih. So mesti kurang. Tidak lebih 180. So kurang 180. Okay, next. Itu A. Setakat ni boleh faham? Contoh satu. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Kalau bila saya dah share screen ni, kalau boleh awak jawab tu unmute lah ya. Okey. Sebab saya tak nampak kat sini kan. Saya nampak hanya saya punya ni saja, buku teks ni saja. Okey, next. B. Kakak ni ada lagging ke? Dengar lagging ke? Ke tak? Okey ke? Kadang-kadang cikgu. Kejap lagging, kejap tak. Oh. Okey. Seorang penjaja B seorang penjaja menjual sayur, bayam dan sawi. Bayam dan sawi. Okey, dalam variable. So kita yang nak tentukan variable. Kita yang kena tentukan variable. Harga jualan bagi 1 kg bayam dan 1 kg sawi masing-masing ialah RM3.50 dan RM4.50. Jadi jualan bagi 1 kg bayam. So ini X, 1 kg sawi ini Y. Kita bagi dia nama. Kita nak tentukan dia punya variable. Masing-masing ialah RM3.50 dan RM4.50. Jumlah jualan yang diperoleh penjaja itu adalah sekurang-kurangnya RM350 sehari. Sekurang-kurang jumlah jualan. Ni tadi harga jualan. Jumlah jualan sekurang-kurangnya RM350 sehari. So RM3.50 ini 3.50 darab dengan X, maknanya darab dengan berapa kg bayam yang dia jual. Harga untuk 1 kg sawi. Y ini adalah bilangan kg yang dia akan jual. Okey, mungkin akan 2 maksudnya 2 kg. Kalau 3 maknanya 3 kg Y ini. Okey. 4.50 darab Y, kemudian sekurang-kurangnya RM350 sehari. So paling rendah 350. Paling rendah, paling rendah 350. Ini at least 350. So paling rendah 350. Dia boleh pergi lagi tinggi, mungkin boleh 400, 500. So maknanya ini adalah tanda lebih besar atau sama. Okay, lebih besar atau sama. At least. Yang tadi ni not more. Not more, tidak lebih, sekurang. At least, sekurang-kurangnya itu greater.
and equal. Ada tanda equal Okay, next. Contoh 2. Setakat ni boleh ikut? Boleh. 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 Okay. Next, contoh 2. Wakilkan setiap ketersamaan linear berikut secara grafik. Grafik bermaksudnya graf. Grafik. Wakilkan setiap ketersamaan berikut. Okay. Secara grafik. So X tolak 2Y greater and equal negative 4. Didapati bahawa B sama dengan negatif 2. B negatif 2. Yang ini. Okay, kurang dari kosong. Maka rantau berada di bawah garis lurus. Okay, first kali untuk yang ini, awak kena lukis graf dia dulu. Okay, cara mudah sebenarnya ini kita tahu garis lurus. Bila garis lurus nak lukis graf, to draw the graph for straight line, to value. Katakan ini kosong, X kosong atau Y kosong. So when X 0, the value of Y, X 0, so the value of Y become 2. When Y 0, 0 times 2 0, so X become negative 4. Okay, awak ganti dalam persamaan ini. Macam mana nak ganti? Bila awak ganti persamaan ini, awak tukar kepada sama dengan negatif 4. Okay, bila awak nak cari nilai, awak tukar tanda inequalities, change the inequality sign to equal sign. So when X 0, so Y equal to negative 4 divided by negative 2, so we get 2. When Y 0, X become negative 4. Ini ambil sebarang nilai yang mudah untuk awak lukis. Kalau saya mudah ambil X kosong dengan Y kosong. Kita buat satu garisan terus. Okay, kita buat satu garisan terus. Jadi itu dah dapat garis lurus. Kita dah lukis garis lurus. Kita nak tentukan. Sekejap. Okey, macam mana kita nak tentukan pula kawasan yang berlorek? X tolak 2Y, X minus 2Y greater and equal negative 4. Okay. X minus 2Y greater and equal negative 4. Saya biarkan dia dalam bentuk general. Maknanya Y ada left hand side. Saya nak biar dalam bentuk begini. Y equal to mx plus c. Saya nak biarkan Y sebelah kiri. Y yang positif Y yang positif. So ini akan jadi negatif X minus 4. Saya tak nak negatif. Saya nak positif. So I multiply with negative 1. Saya darab dengan negatif 1. So become Y 2Y. Okay, this is negative and negative become positive. Negative and negative become positive. So 1 multiply 4, 4. Apa jadi dengan tanda inequalities? Ini jadi tukar sebab less. Okay, ini positif. Yang ini tanda bertukar. So bila less, dia akan jadi di bawah graf. Untuk kecerunan positif begini,
Di sini adalah tanda kurang untuk simbol kurang, maknanya di bawah. Ini di atas graf. Okay, ini di bawah, ini di atas graf. So bila less maknanya kawasan dia adalah untuk kawasan di bawah graf. Okay, so inilah kawasan yang dilorikkan. Boleh faham setakat ni? Boleh. Boleh. Okay, next. Ada soalan tanya terus Soalan B. Okay, soalan B. Diberi 5y, given 5y minus 5x less than 25. Okay, first kita nak lukis garis lurus dahulu. Okay, at x ini y. Saya ambil x kosong. Tengok besar tak nilai dia, muat tak dekat graf. So bila x0, I multiply with 0 here. So this is 0, 5y equal to 25. So y equal to 25 divided by 5. So here should be 5. Okay, bila y we substitute with 0, y kita ganti dengan kosong. So x sama dengan 25 bahagi negatif 5. So ini akan jadi negatif 5. Negatif 5. Okay. So nombor dia tak besar sangat, jadi senang untuk kita lukis graf. Baik. Kemudian kita lukis graf dia, garis lurus pada x negatif 5 dan y 5. X negatif 5 dan y 5. Okay, dua ni kan, dua titik ni. So kita buat satu garis lurus. So dia mesti dotted line. Kita padamkan sikit-sikit nak jadikan dari solid line ke dotted line. We change from solid line to dotted line. Okay, kemudian mana nak dilorek? Mana nak dilorek? Kita tengok ini positif. Kalau you tak tukar dalam bentuk y equal to mx pun tak apa. You dah nampak ini positif. Bila dia positif, kita terus ikut tanda ini. Tanda less. So less kurang. So dia di bawah. Ini atas, ini bawah, ini atas. So less, so dia di bawah di sini, kawasan lorek dia. Okey, setakat sini boleh? Ni kalau kecerunan positif. Kalau kecerunan negatif, ni kecerunan negatif. Mana bawah dia? Ini bawah. Yang mana atas? Ini atas. Kalau tanda kurang maknanya bawah. Kalau tanda greater maknanya besar. Tapi of y must be positive. Setakat ni boleh ke? Respon sikit? Boleh. Boleh. Next. Contoh 3. Okay. Sekejap. Okey. Contoh 3. Encik Andi bercadang untuk membina dua jenis rumah iaitu A dan B. Okey. A dan B. Kalau tadi langkah 1 kita nak tentukan variable. So kita letak ni X, ini Y. Di atas sebidang tanah yang berkeluasan 10,000 meter square. Setelah melakukan tinjauan, beliau mendapati bahawa rumah jenis A tadi apa? X,
memerlukan tanah seluas 100 meter. Kuasa 2. Dan rumah jenis B, ini tadi Y, memerlukan tanah seluas 75 meter persegi. Encik Andy mempunyai peruntukan tanah yang terhad. Maka rumah yang boleh dibina adalah sekurang. Ini bilangan rumah. Ini bilangan rumah. Rumah yang boleh dibina. Maknanya ni jumlah rumah yang boleh dibina. Okey. Kenal pasti kekangan yang wujud dalam masalah ini. Masalah itu. So identify the constraint in the problem. So masalah dia, luas tanah yang dimiliki oleh Encik Andy ialah 10,000. 10,000 luas tanah. Dan dia boleh bina 200 buah sahaja. So luas tanah yang dimiliki oleh Encik Andy 10,000 meter persegi, rumah yang boleh dibina sekurang-kurangnya 200 buah. So ini adalah kekangan. Kekangan yang wujud. Kalau maksud ayat biasa kekangan ni biasanya masalah lah. Masalah yang wujud. Okay, yang kedua B. Tuliskan model matematik yang present the problem. Sekarang kita ada dua masalah tadi So luas tanah 10,000. Jadi 100x, kenapa 100x? Sebab rumah untuk jenis A, keluasan dia diperlukan 100. So 100x, 100 darab x tambah 75 darab y. Kenapa 75? Kerana luas untuk rumah B, satu rumah adalah 75. Y ni maknanya bilangan rumah B, tak tahu berapa. So keluasan untuk semua ini adalah kurang. Jumlah keluasan dia mesti kurang atau sama 10,000. Paling tinggi 10,000. Tak boleh lebih 10,000. Okay, itu yang pertama. Constraint, the first constraint. Second constraint, tadi kekangan kedua, sekurang-kurangnya 200 buah rumah. Jadi X tambah Y. X ni tadi bilangan rumah A. Y ini adalah bilangan rumah B. So X plus Y equal, because here is at least, sekurang-kurangnya. Okay, sekurang-kurangnya 200 ni daripada ayat atas ni, sekurang-kurangnya. So X plus Y greater and equal to 100. Okay, lukis gambaran grafik bagi setiap model matematik yang diperoleh di B. So dia suruh lukis berpandukan daripada B, persamaan tu lukiskan. So the first constraint, 100x plus 70y less than equal 10,000. Okay, so kita buat macam tadi. Awak boleh buat dua nilai, awak gantikan nilai x dan y. Kalau y kosong, saya gantikan ni dulu senang. Kalau y kosong, so X akan jadi 100. Y kosong, X akan jadi 100. Pindahkanlah ya, 10,000 bahagi 100. So dapat 100. So lagi nilai yang mudah, kalau Y berapa? Katakan kalau saya ambil, kalau kat sini dia mungkin ambil nilai lain lah, bukan X kosong. X kosong kalau 10,000 bahagi 75 dapat titik perpuluhan tak? Kalau tak dapat okey lah. Senang lah kita nak lorek. Kita nak tanda. 10,000 bahagi 75. Dapat perpuluhan susah. So kita ambil sini. Katakan saya ambil Y ini sebab ni dalam sebutan 100-100 kan? Katakanlah kita ambil Y kita 100. Katakan Y 100. Saya ambil Y di sini 100.
Okay, dapat 7,500. Kemudian 10,000 tolak 7,500, saya dapat 2,500. Jadi 100x sama dengan 2,500. Ini lepas saya ganti y dengan 100 Jadi x sama dengan 2,500 bahagi 100. So saya dapat 25. So ini x 25. Okay, guna dua titik. Saya ini katakan titik pertama, ini titik kedua. So gariskan garis lurus guna pembaris panjang. Mesti guna pembaris panjang. Okay, awak lihat y ini positif, ini kurang. Jadi kita lorikkan bahagian bawah. Y dah positif. So tak perlu nak ubah apa-apa. So ini kurang, so lorikkan di bahagian bawah. Yang ini pula sama, buat dua nilai, ambil dua nilai. Yang mudah untuk awak lorik, katakan sini senang, x kosong. Kalau x kosong, x sama dengan 200. Okay, bila y kosong, x sama dengan 200. So lorikkan, buat satu garis lurus, nak lorik. Y ini dah positif, berada di kiri. Okay, y positif, ini greater. So kita tanda di, lorik di bahagian atas. Okay. Itu sahaja untuk soalan contoh 3. Boleh faham setakat ni? Boleh. Boleh. Allah. Okay, example 4. Akhir sekali. Pengoptimaman dalam pengaturcaraan linear. Optimization in linear programming. Okay, fungsi objektif. Ini dia panggil fungsi objektif sebagai K sama dengan A X tambah X biji kek coklat dan Y biji kek keju dengan kos bagi sebiji kek masing-masing RM4 dan RM5. So ini X, ini Y. 4X, 5Y. Diberi jumlah kos bagi X biji kek dan Y biji kek keju, ini kos. Okay, kos 4X tambah 5Y. Perhatikan bahawa 4X tambah 5Y ialah suatu ungkapan linear. Jika kita ingin menentukan nilai minimum, okay, maka ungkapan linear itu dikenali sebagai fungsi objektif. Bermaksud yang AX tambah BY ini kita samakan dengan K. K ini akan jadi sebarang nilai. Okay, lihat example 4. Okay, Raja menunjukkan rantau berlorik yang memenuhi beberapa kekangan daripada suatu situasi. Okay, Raja ini menggunakan satu nilai K yang sesuai, lukis garis K sama dengan X tambah 2Y pada graf tersebut. Okay, ini satu sama dengan X tambah 2Y. Ini adalah fungsi objektif. Objective function. X, K sama dengan X tambah 2Y. Dia anggap K ini sebarang nilai. Okay, dia anggap K ini sebarang nilai. Okay, kalau awak lihat pada solution ini. Okay, tengok soalan dia terus. Dia ada dua soalan ni. Pertama, lukis garis ini. Pertama ini. Kemudian pada graf yang sama, lukis garis lurus yang selari. Okay, garis lurus yang selari dengan garis K sama dengan X tambah 2Y dan melalui setiap titik pada bucu. Okay, dua soalan First kita lukis. Kemudian kita lukis garis selari. Okay, dan melalui setiap bucu. Baik, cara dia let K equal to 4. So dia anggap X sama dengan 2, Y sama dengan 4 sebab K ni 4. Okay, anggap sahaja sebarang nilai. Baik. Awak lukis di sini satu garisan X tambah 2Y sama dengan 4. Okay, macam mana nak lukis dia? Sama juga buat dua titik.
Cari 2 titik at least. So kalau X kosong, so Y 2. Kalau Y kosong, X 4. So guna titik yang ada ini, lorek tandakan, okay, guna graf yang diberi ini, tandakan dan buat satu garisan kecil. So ini adalah garisan bagi fungsi objektif. Okay, ini solid line. Kemudian dia suruh awak gerakkan garisan ini, awak guna pembaris, awak letaklah pembaris kat sini, awak letak pembaris kat sini. Ini dan awak gariskan dotted line. Lepas tu pembaris dekat sini tadi, awak gerakkan lagi pembaris awak sampai jumpa bucu yang ini. Okay, katakan ni pembaris sampai jumpa bucu ini, awak buat dotted line lagi. Gerakkan lagi sebab pembaris panjang tau. So awak gerakkan lagi pembaris awak. Okey, gerakkan dia, jangan ubah dia punya dia punya kecerunan dia. Awak gerakkan saja sampai awak jumpa titik ini dan buat satu garisan lagi. Dan pastikan garisan-garisan ini adalah selari. Itulah dua soalan yang dia nak. Pertama, lukis yang ini, fungsi objektif ni. Kemudian lukis garis yang selari yang melalui setiap bucu. Inilah. Lagi soalan B apa? Oh, soalan yang terakhir. Soalan B. Soalan B seterusnya. Maknanya mesti guna diagram yang sama. Cari nilai maksimum bagi X tambah 2 dan nilai minimum X tambah 2. Awak lihat di sini, bila awak dah bawa ke setiap bucu, awak tulis dia punya nilai 15, 8, 47, 23, 15, 55. So titik maksimum adalah titik yang paling tinggi, 15, 55. Okay, gantikan titik maksimum bagi rantau berlorek iaitu 15, 55 ganti dalam ini, persamaan ini, fungsi objektif ini. So bila kita K kita 125. So cos kita 125. Okay, awak tengok pula di sini bucu yang paling rendah. Yang ini 15.8. So gantikan titik minimum 15.8 ke dalam K sama dengan X tambah 2Y. So saya gantikan 15 tambah 2 darab 8. Y ini 8 dapat 31. So ini adalah cos minimum. Ini cos maksimum dan ini adalah cos minimum. Itu yang kaedah yang saya belajar sebelum ni, yang saya akan share kemudian. Setakat ni Faham. cos maksimum, cos minimum. Okey, kita tamat sampai contoh 4.